Assalamualaikum, welcome back to Zaf channel guys. Kembali lagi kita dalam malam puaka. Apa khabar korang semua? Zaf harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Seperti biasa, yang mana baru lagi jumpa Zaf channel, apa salahnya korang tekan button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali Zaf upload video baru, korang dapat tahu. Dan terima kasih banyak-banyak di atas sokongan semua geng puaka. Sebelum Zaf mulakan kisah pada malam ni, lagi sekali Zaf nak ingatkan, kalau ada di antara geng puaka yang ingin memberikan sumbangan supaya Zaf lebih bersemangat untuk menghiburkan korang, korang boleh tengok kat bawah ni ada butang super tank. Dekat butang tu lah korang tekan dan korang kasih je lah berapa banyak sumbangan yang korang nak kasih. RM2 boleh, RM1 boleh, 50 sen pun boleh. Dan kalau murah rezeki, apa salahnya kongsilah 100-200 kat Zaf. Amboi. So tak nak lengah masa, popcorn pun dah sedia. Malam ni ada popcorn, Mat. Popcorn ditaja oleh Makcik Pasar Malam. Dekat ni, dekat kawasan Zaf duduk ni kan, dekat area Petaling Jaya. Kalau korang nak, korang boleh contact lah makcik tu. Jam kepala otak korang. Makcik mana sia? Macamlah seorang je jual popcorn. Dah, tak nak merepek dah. Kita layan intro dulu guys. Kisah seram memang dianggap mengarut bagi sesetengah orang. Tapi bagi diri Puan Salmah, gangguan jin tu memang betul wujud. Siapa yang tak pernah kena, korang memang boleh sembang lah. Tapi kalau korang dah terkena sekali, baru korang tahu gigil dia macam mana. Seolah-olah korang bayangkan diri korang tu seekor penyu. Anak penyu yang kesejukan di tengah malam. Seram tak seram? Dan bagi diri Puan Salmah, dia pernah mengalami kejadian disakat makhluk gaib sewaktu melalui jalan Jentayu pada lewat tengah malam. Kejadian tu berlaku pada tahun 2010. Beberapa tahun yang lalu, jam pada masa tu lebih kurang pukul 12 malam. Salmah sekeluarga daripada rumah mak dia yang terletak dekat Kampung Bukit Jambul, area Pendang, bergerak pulang ke rumah diorang yang terletak dekat Taman Meseria Fasa 1. Dan untuk pulang ke rumah, diorang kena melalui Jalan Jentayu yang terletak di pedalaman daerah Kuala Muda Yan. Memang agak berbeza berbanding dekat Bandar Kedah. Bandar Kedah tu area bandar lah. Tapi dekat Jalan Jentayu ni, dia macam jalan-jalan kampung. Dan Jalan Jentayu merupakan laluan yang menghubungkan ke jalan utama kalau korang nak pergi menghala ke Jeniang. Apa pula bising pula ni? Ya Allah, kat atas ni. Burung gaduh lah kat atas ni. Sabar jap. Dan pada masa tu, Jalan Jentayu lepas pukul 12 malam dah sunyi sepi dah. Dah gelap gelita je. Kiri kanan jalan dikelilingi kebun-kebun getah, ladang sawit dan juga semak samun. Dan juga semak juga kepala Zaf. Burung boleh shuffle pula ke atas bumbung ni. Geram betul lah. Jalan ni tak adalah sesibuk jalan dekat Bandar Kedah tu. Yelah, jalan kampung kan. Dah 2 kali dah Zaf repeat. Apa korang ni tak faham ke? Jalan ni kalau lepas pukul 12 malam, kalau korang berselisih dengan sebiji 2 biji kereta, itu dah kira nasib baik dah. Sebab kebanyakan masa orang tak lalu Jalan Jentayu. Lagi-lagi lepas pukul 12 malam. Dan pada masa tu, sebelum diorang ni bergerak pulang, mak Puan Salmah ni dah pesan dah dekat Salmah, lain kali engkau balik awal sikit. Kau gerak awal sikit. Ni dah pukul 12 malam baru kau gerak. Engkau tahu tak kau ada 2 anak kecil? Puan Salmah ni dia ada 2 orang anak. Seorang umur 10 tahun, seorang umur 6 tahun. Tapi pada masa tu, Puan Salmah ni ketegak. Dia tak endahkan apa yang mak dia cakap. Bagi diri Puan Salmah, bukan pertama kali, mak. Dah banyak kali dah lalu jalan tu. Mana ada apa? Mengarutlah mak ni. Tetapi apa yang Puan Salmah tak tahu, malam tu akan menjadi satu malam yang sungguh menyeramkan. Sebab dikatakan semasa sampai dekat Jalan Jentayu, Salmah tengok jam yang terletak kat dashboard kereta yang dipandu oleh suami dia. Pada masa tu dah hampir pukul 2 pagi. Salmah sedang cuba menahan mata sebab mata dia dah pedih dah. Orang cakap dah berpesat-pesat dah kan. Dah berhabuk-habuk dah.
Tapi disebabkan dia kesian, kalau dia tidur, takkan nak biarkan suami drive seorang-seorang. Jadi nak hilangkan ngantuk, Puan Salmah ni pun cubalah ajak suami dia ni untuk berborak. Berborak je lah apa-apa supaya dia tak tertidur. Dua orang anak dia yang duduk dekat tempat duduk belakang, dah lena dah, dibuai mimpi, dah berdengkur dah. Puan Salmah ni tengok anak dia tidur. Sedapnya lah. Aduh, cepatlah sampai ke rumah kan. Dan waktu Puan Salmah ni sedang leka berbual, tiba-tiba suami Puan Salmah ni bersuara. Apabila kereta dia orang tiba-tiba macam terlanggar sesuatu yang agak besar tau. Berdebar bang. Berdebar bang. Jadi suami Puan Salmah ni pun cakaplah kat Puan Salmah, apa benda? Oi, sendawa popcorn pula. Potong betul lah. Apa benda malam ni banyak tak kena ha? Kita sambung kejap gang. Zam nak betulkan balik. Geram pula rasa. Bila dah terasa macam terlanggar sesuatu, suami Puan Salmah ni pun cakap lah, apa benda yang abang langgar tu? Silap-silap abang langgar ulas sawa kot. Dan pada masa ni, Puan Salmah pun terasa benda yang sama. Kereta kancil diorang bergoyang ke kiri ke kanan. Yalah, kereta kancil kecil kan. Kalau terlanggar ranting kayu pun, kau dah boleh rasa dah kereta tu bergegar. So, suami Puan Salmah pun berhentikan kereta kat tepi jalan. Dia pun turunkan cermin dan memandang ke arah belakang. Tak beranilah nak keluar kereta. Dah malam-malam, dah pukul 2.30 pagi kot. So, masa tu dalam sama-sama cahaya lampu brek, suami dia pun perhatikan je kawasan sekitar. Dia nak tengok apa benda yang dia langgar. Dan kata suami Puan Salmah kepada Puan Salmah, "Yang, abang tak nampak apa pun. Tak ada apa pun." So, bila dah tak nampak apa-apa, diorang pun teruskan perjalanan untuk terus pulang ke rumah. Puan Salmah pun cakap kat suami dia, "Tak payah layan lah bang. Saya pun dah penat dah ni. Kita terus balik je." So, diorang pun alhamdulillah selamat sampai ke rumah. Badan dah kepenatan. So, diorang pun tak mandi, salin baju je. Puan Salmah ni bawa kedua anak dia masuk ke dalam bilik untuk tidur terlebih dahulu. Manakala Puan Salmah dan juga suami dia bersiaplah salin pakaian, bersihkan diri apa yang patut. Tapi malam tu tak mandi sebab Puan Salmah katakan memang badan diorang penat. Sampai dekat rumah pun dah pukul 3 lebih dah. Dan waktu Puan Salmah ni tengah duduk kat ruang tamu untuk dia rehatkan diri dia lah pada masa tu, suami dia kat dalam bilik air, Puan Salmah ternampak ada satu kelibat, seakan-akan kelibat hitam, kain yang berwarna hitam 2-3 kali melintas betul-betul dekat cermin ataupun dekat tingkap ruang tamu tu. Kejap ke kiri, kejap ke kanan, seolah-olah macam perompak yang nak cuba masuk ke dalam rumah. So, bila nampak sekali imbas, laluan ataupun kain hitam ni melintas agak laju tau. Serap ke kiri, serap ke kanan. So, pada masa tu Puan Salmah yang agak takut, dia pun terus masuk ke dalam bilik dan ketuk pintu tandas untuk bagi tahu suami dia apa yang dia nampak. Dan sebaik saja suami Puan Salmah ni keluar daripada tandas, Puan Salmah pun bagi tahulah, "Abang, tadi saya nampak ada benda melintas 2-3 kali kat luar tingkap. Abang pergilah tengok." So, disebabkan tak nak Puan Salmah ni takut, suami Puan Salmah ni pun pergilah ke area ruang tamu. Tapi dia tak buka pintu lah. Manalah tahu betul perompak. Dah lah pada masa tu pun dah pagi. Diorang pula ada anak kecil. So, suami Puan Salmah ni tengok je daripada tingkap. Dan lepas dia perhatikan dekat luar tu, lebih kurang dalam 10 minit, tak nampak apa pun. Jadi suami dia pun cubalah cakap kat Puan Salmah, "Kemungkinan awak ni kepenatan. Awak banyak fikir sangat. Dah lah, jomlah kita masuk tidur." So, Puan Salmah pun okey lah. Dia pun rasa lega. Walaupun dia rasa tak sedap hati, tapi nak buat macam mana kan. Dan suami dia pun tengok tak ada apa, kelibat tu pun dah hilang. So, dia pun masuklah tidur. Dan pada malam tu, Puan Salmah seorang je, dia tak boleh tidur. Dia tak tahu kenapa, tapi mata dia tak boleh lelap. Sebab nak cakap fikir apa yang dia terlanggar tadi pun salah satu sebab agak lah. Puan Salmah ni rasa tak sedap hati. Malam tu hati dia berdebar. Dan kalau korang nak tahu, posisi diorang dekat dalam bilik, Puan Salmah dan juga suami dia akan tidur di atas katil. Manakala anak Puan Salmah yang lagi 2 orang ni akan tidur dekat bawah. Diorang bentang tilam kat bawah. So, 2 orang anak Puan Salmah ni akan tidur dekat area bawah. Okey, bawah katil tu, dekat tepi Puan Salmah je. So, waktu tengah layan-layan mata, anak diorang dah lena tidur, suami pun dah lena tidur. Pada masa ni, Puan Salmah terkebil-kebil mata dia. Kejap memandang ke atas, kejap tengok anak dia 2 orang ni, kejap dia pusing tengok suami dia.
Tapi mata dia tetap tak boleh nak lelap. Dan lebih kurang setengah jam, time tu lebih kurang dah nak pukul 4 pagi, Puan Salmah terdengar seakan-akan pintu bilik macam ada orang nak buka tau. Macam orang nak buka tombol tu. So, kau ni burung, dengar tak? Bising betul lah burung ni shuffle. Orang nak cerita seram lah. Malam ni tak jadi seram lah nanti. Geram lah Azhar. Sorry lah geng worker. Malam ni memang banyak gangguan lah. Dia shuffle kuat pula tu. Ya Allahu Akbar. Alah, penat lah macam ni. Shuffle lah, shuffle. Maaf lah banyak betul gangguan lah. Dah nak sampai part seram dah. Bila Puan Salmah dah terdengar seakan-akan tombol pintu bilik tu macam ada orang nak buka, Puan Salmah ni dia macam, biar betul, aku mamai ke ni? Adakah aku ni halusinasi ke, salah dengar ke? Dia perhatikan je tombol pintu tu. Dan bukan halusinasi, sebab Puan Salmah memang nampak dengan 2 biji mata dia, tombol pintu dia bergerak. Memang macam orang nak buka pintu. Jadi Puan Salmah ni, dia serba salah. Dia nak kacau suami dia yang tengah tidur, dia nak kejut. Dia tahu suami dia kepenatan, kan? Memandu kereta sampai pun dah pukul 3 lebih. Suami pula tengah berdengkur, lena cantik punya. Jadi Puan Salmah ni pun pejamkan mata. Dia nak cuba juga tidur. Selepas bunyi orang nak buka pintu tu dah tak ada, Puan Salmah ni tetap tak boleh tidur. Dia pun perhatikan dekat bawah pintu tu. Dan waktu dia tengok dekat bawah pintu, sebab kat bawah pintu kan ada ruang sikit kan, Puan Salmah seakan-akan tidak percaya. Sebab dia nampak ada satu kain putih yang seakan-akan kain, senang cerita lah. Dalam hati Puan Salmah masa tu, kain putih tu nampak macam kain kafan. Kain yang orang balut jenazah tu. Kain putih tu masuk kat bawah celah pintu dan terbang terus lilit leher anak dia, salah seorang anak lelaki dia yang berusia 6 tahun ni. Jadi dalam keadaan tergamam, Puan Salmah tak mampu nak menjerit. Sebab dia tak sangka, dia macam seakan-akan tak percaya benda tu berlaku depan mata dia. Lagi-lagi pula, gangguan ni bukan selalu dialami oleh Puan Salmah. Kejadian seram tu pun boleh dikatakan kali kedua Puan Salmah terkena. Jadi bila dah nampak kain putih yang lilit terus leher anak dia, Puan Salmah ni hanya mampu perhatikan je anak lelaki dia yang tadi sedang lena tidur. Tiba-tiba anak lelaki dia ni terbeliak mata dia. Dia terus buka mata dan Puan Salmah boleh nampak yang muka anak lelaki dia yang berusia 6 tahun ni seakan-akan tercungap-cungap. Kemungkinan disebabkan kain putih tu lilit, memang lilit macam menjerut leher anak lelaki dia. Dan pada masa itulah bila Puan Salmah perhatikan betul-betul, saling tak tumpah. Muka anak lelaki dia macam muka jenazah. Muka anak lelaki dia dah kebiru-biruan. Memang dah tak cukup nafas. Dan kain putih bukan hanya lilit bahagian leher. Kain putih tu tutup muka anak lelaki dia. Memang nampak macam jenazah. Bukan satu badan tapi bahagian kepala je. Jadi dengan kudrat yang ada, dia nak selamatkan anak lelaki dia pada masa tu, Puan Salmah cuba juga baca beberapa ayat dalam hati dia. Ayatul Kursi, ayat 3 Qul, Al-Fatihah. Dan akhirnya barulah Puan Salmah berkemampuan untuk melaungkan sekuat hati dia, Allahu Akbar! Abang! Anak kita dah jadi mayat! Sebaik saja jeritan yang sungguh kuat daripada Salmah, suami dia terkejut dan terus terbangun daripada tidur. Dalam keadaan mamai, tak tahu kenapa isteri dia ni menjerit. Puan Salmah berkali-kali katakan kepada suami dia, Abang, anak kita dah jadi mayat! Anak kita dah jadi mayat! Tolong saya bang! Tolong saya bang! Dan dalam keadaan tak tahu nak buat apa, suami Puan Salmah ni bingkas bangun daripada katil. Dan pada masa itulah barulah suami Puan Salmah sendiri nampak yang muka anak lelaki dia dah kebiruan. Dan memang betul, muka anak lelaki dia memang macam mayat. Memang macam jenazah. Kain putih tu lilit satu muka. Dan suami dia terus melaungkan azan di dalam bilik tu.
Dan akhirnya, barulah secara perlahan kain putih tu pun melepaskan jerutan di leher anak lelaki Puan Salmah dan keluar melalui pintu yang sama. Dekat bawah pintu tu, kain putih tu terbang, masuk kat bawah pintu tu, keluar, terbang keluar, tak tahu ke mana. Jadi Puan Salmah bangkit, bangun daripada katil, terus mendukung anak lelaki dia yang pada masa tu dah menangis, dah menjerit-jerit. Kemungkinan disebabkan terkejut. Yalah, kau tengah tidur, tiba-tiba engkau kena cekik pula, tak pasal-pasal. Budak tu baru 6 tahun. So, korang boleh bayang tak suasana dia macam mana? Bagi diri Puan Salmah, Allah nak selamatkan anak lelaki dia. Nasib baiklah Puan Salmah, kebetulan malam tu dia tak lena tidur. Dia tak boleh tidur. Sebab Puan Salmah tak boleh bayangkan, katakan kejadian tu berlaku, Puan Salmah dah lena dibuai mimpi, kemungkinan besar anak lelaki Puan Salmah akan menemui ajal ataupun akan menjadi mayat yang sebenar. Jadi selepas kejadian pada malam tu, selepas Puan Salmah berbincang dengan suami dia katakan apa yang mereka alami, kereta kancil mereka sewaktu melalui jalan Jentayu seakan-akan seolah-olah melanggar sesuatu yang besar. Kemungkinan besar ada kena-mengena dengan gangguan yang dialami oleh anak lelaki dia. Dan suami Puan Salmah percaya mereka bukan langgar ular sawa, tetapi mereka melanggar pocong. Kemungkinan pocong yang sedang baring lepak kat tengah jalan, dekat jalan Jentayu tu, tengah santai-santai agaknya, tiba-tiba kena langgar kereta kancil kau. Jadi pocong ni marah, sebab itulah dia mengganggu seluruh ahli keluarga Puan Salmah. Dan kejadian ni turut diceritakan oleh Puan Salmah kepada kawan-kawan dia dekat pejabat. Dan ada sesetengah kawan Puan Salmah, ada yang takut. Ada yang cakap kat Puan Salmah, jalan Jentayu tu memang keras. Kita orang dah beberapa kali lalu kat jalan tu. Kalau boleh kak, malam-malam elak kan lalu jalan Jentayu. Sebab dah banyak dah kes. Dan ada juga sesetengah yang macam Zaf katakan tadi, yang tak pernah terkena. Diorang cakap, jalan Jentayu tu mana ada apa? Apa yang kau mengarut ni? Lalu tengah-tengah malam ke, siang ke? Tak ada apa lah. Aku pernah je drive seorang. Tak pernah jadi apa-apa pun. So, disebabkan itu, Puan Salmah pun malas lah nak ceritakan lebih detail berkenaan gangguan yang dia alami. Disebabkan ada juga kawan-kawan dia yang gelakkan dia. Yang kata dia ni terlalu banyak tengok cerita-cerita seram, terbawa-bawa, terlalu taksub, sehingga kan gangguan tu dianggap satu cerita dongeng, satu cerita rekaan. Tetapi pada malam ni, bukan sahaja cerita yang dikongsikan oleh Puan Salmah. Ada salah satu cerita yang Zaf dapat dekat jalan Jentayu juga, kiriman daripada Syafi'i. Syafi'i ni pun berasal daripada Kedah. Menurut Syafi'i, dia pernah terkena gangguan lebih kurang sama seperti mana yang keluarga Puan Salmah alami tau. Sewaktu melalui jalan Jentayu, lebih kurang pukul 9 malam, selepas dia keluar lepak bersama 2-3 orang kawan dia, Syafi'i ni menaiki motosikal. So, jam menunjukkan pukul 9 malam, dia pun melalui jalan Jentayu tu seorang diri. Pada masa tu, memang dah tak ada kereta, memang tak ada motor. Memang Syafi'i seorang je melalui jalan Jentayu tu. Waktu dia tengah bawa-bawa, disebabkan lampu pun, jalan tu malap, lampu motor dia pun terkebil kan. Motor kapcai macam tu. Syafi'i ni nampak lebih kurang 100 meter di bahu jalan belah kiri. Syafi'i nampak ada satu kelibat perempuan seakan-akan mengenakan pakaian berwarna putih, macam pakai baju pengantin. Menurut Syafi'i, dia perempuan ni macam pakai baju pengantin, tengah duduk seorang diri dekat tepi jalan. Pada awalnya Syafi'i ni terkejut lah. Siapa perempuan ni? Apa yang dia duduk seorang diri kat tepi jalan, dekat jalan yang gelap macam ni? Dan sewaktu motosikal Syafi'i ni menghampiri wanita ni tadi, Syafi'i nampak badan wanita ni menghala keluar, menghala ke jalan. Manakala kepala dia seakan-akan memandang ke belakang. Kalau nak senang korang faham, dia kepala dia macam berpusing 180 darjah. Sebab Syafi'i nampak rambut wanita ni memang menutupi muka dia. Seakan-akan kepala wanita ni berpusing ke belakang, badan dia menghala ke depan. Jadi disebabkan takut, disebabkan terkejut, Syafi'i pun perah motor dia selaju yang boleh. Dan selepas dia dah melepasi wanita ni,
Syafi'i pun pandang lah, dia cubalah perhatikan sama ada susuk tubuh putih ataupun susuk tubuh wanita ni masih duduk kat tepi jalan ke tak. Dan waktu dia pandang dekat cermin motosikal dia terkejut. Sebab kelibat tu hilang dalam sekelip mata. Tetapi gangguan tu tak terhenti dekat situ. Sebaik saja Syafi'i ni dia sampai kat rumah dia ni tinggal bujang, dia tak kahwin lagi. So dia tinggal dekat rumah sewa seorang diri. So waktu Syafi'i ni sampai kat rumah, sebelum masuk rumah, Syafi'i ni bacalah Ayatul Kursi. Dan tak ada surah lain dia baca Ayatul Kursi je. Dan dia pun masuklah ke dalam rumah. Dan Alhamdulillah, suasana semua okey. Syafi'i ni pun mandi, bersihkan diri, dia pun masuk tidur. Tetapi apabila dia sangkakan gangguan tu terhenti dekat situ, sewaktu Syafi'i ni dah masuk tidur, dalam pukul 3 pagi, Syafi'i ni tersedar daripada tidur disebabkan dia terbatuk-batuk. So Syafi'i ni rasa tekak dia dah kering. Dia tengok jam pun dah pukul 3.30 pagi. Dia pergi ke dapur minum air dan kemudian dia masuk balik kat dalam bilik. Waktu dia masuk kat dalam bilik, dia baring je kat atas katil. Syafi'i ni perasan, kejap, kenapa dekat sebelah aku, dekat belah kiri Syafi'i sekarang ni, dekat atas katil, macam mana boleh ada bantal peluk yang berwarna putih? Syafi'i otak dia tak proses tau time tu. Korang bayang, dia dalam keadaan mamai, dalam keadaan ngantuk pagi-pagi. Dia pun tak ada fikir gangguan akan dia alami ke apa. Dia baring, dah tidur tu, dia buka mata balik. Jap, macam mana boleh ada bantal peluk warna putih? Ada ke bantal peluk? Syafi'i katakan, otak dia tengah fikir lagi. Aku ada ke bantal peluk panjang warna putih? Setahu aku tak ada. Ataupun ada. Sewaktu dia tengah fikir-fikir, Syafi'i ni pandang ke atas ceiling. Dia pandang straight je macam tu. Dan secara perlahan-lahan, Syafi'i boleh dengar ada satu suara halus seakan-akan yang sedang ketawakan Syafi'i. Bila Syafi'i dengar suara tu gelakkan dia, betul-betul dekat cuping telinga dia, Syafi'i dah tak berani paling kepala. Dia hanya memalingkan mata dia. Memalingkan mata? Bukan. Dia hanya pandang ke arah sisi, kan? Dia pandang hujung-hujung mata je. Dan pada masa itulah, barulah Syafi'i tahu. Barulah dia rasa takut, dia rasa gigil. Dah nak terkencing dah. Sebab walaupun dia pandang hujung mata, Syafi'i ni boleh nampak ada satu muka yang seakan-akan muka hitam terbakar sedang baring betul-betul dekat sebelah dia. Dah lah, katil dia tu bukannya katil double bed, katil single bed, katil bujang. So korang boleh bayang tak, kalau katil bujang tidur 2 orang, dah susuk tubuh yang sedang baring kat sebelah Syafi'i ni, memang dekat betul lah. Muka lembaga tu, Syafi'i katakan betul-betul memandang muka dia dekat tepi je, dekat sebelah betul. Dan Syafi'i memang tahu yang susuk tubuh ataupun lembaga yang sedang baring kat sebelah dia tak lain tak bukan pocong, guys. Dengan keadaan yang teramat takut, segala surah Alhamdulillah Syafi'i ni tak boleh baca. Memang dia tak baca apa. Al-Fatihah, Alif Bata pun dia tak ingat dah. Dia dah takut gila. Air mata dia mengalir. Dia nak lari pun dia takut. Dia nak duduk situ pun dia takut. Jadi Syafi'i ni ambil langkah yang sebaik yang boleh. Apa yang dia boleh buat pada masa tu? Dia pejamkan je mata dia sekuat yang boleh. Dan dia keraskan badan dia. Dia buat tak tahu je. Sampailah akhirnya dia tertidur. Keesokan paginya Syafi'i pun sedar daripada tidur. Alhamdulillah susuk tubuh pocong tu pun dah tak ada. Tapi lepas kejadian tu, Syafi'i demam panas hampir 2 hari. Jadi itulah beberapa kejadian yang dialami oleh Puan Salmah dan juga Syafi'i sewaktu mereka melalui Jalan Jentayu. Dan kebanyakan kisah seram yang berlaku kat Jalan Jentayu seringkali melibatkan gangguan-gangguan pocong. Dia ada 2 hantu yang menghuni kat Jalan Jentayu tu. Sama ada pocong ataupun penampakan kakak cantik ataupun senang cerita Pontianak. Ada lagi satu pengalaman pendek je diceritakan oleh Suraya. Suraya ni pun sama. Waktu dia nak pulang ikut Jalan Jentayu bersama suami dia, 2 orang je, tengah bawa kereta malam-malam, dan tiba-tiba mereka terlanggar sesuatu. Seakan-akan macam anjing yang berwarna hitam tau.
Dan diorang nampak, Suraya dengan suami dia nampak. Jadi diorang pun berhentikan kereta, diorang keluar daripada kereta untuk tengok anjing tadi, anjing yang diorang langgar tadi. Kesian lah, Suraya ni memang animal lover, dia memang sayang haiwan. Jadi dia suruh suami dia berhenti kat tepi jalan. So dia dan suami dia keluar daripada kereta nak tengok anjing tadi yang dia terlanggar. Tetapi alangkah terkejutnya diorang sebab diorang tak nampak pun ada anjing, ada bangkai anjing ke ataupun anjing yang terbaring dekat tengah jalan. Memang tak ada. Jalan tu kosong je. Jadi dengan perasaan yang tak sedar hati, Suraya ni pun cepat-cepat masuk kereta. Dia pun suruh suami dia masuk kereta dan mereka pun bergerak pulang. Cumanya nasib baiklah mereka ni benda tu tak mengikut sampai ke balik. Itu je gangguan pelik yang dialami oleh Suraya. Jadi kalau ada geng puaka yang duduk kat Kedah ataupun tak kisah duduk kat mana-mana, tetapi korang pernah melalui Jalan Jentayu, kalau korang ada pengalaman seram ataupun kisah-kisah yang korang tahu kenapa Jalan Jentayu ni sering dikaitkan dengan perkara-perkara mistik, korang boleh tinggalkan komen kat bawah. Jadi itulah saja kisah untuk malam ni. Zaf harap korang terhibur. Walaupun pendek tetapi Zaf harap dapat segala pengajaran yang ingin Zaf sampaikan. InsyaAllah Zaf akan cubalah dapatkan kisah-kisah seram yang korang minta. Ada geng puaka yang minta supaya Zaf ceritakan pasal urban legend hantu-hantu kat Jepun. Ada yang berkali-kali ajak ataupun suruh Zaf cerita pasal toyol. Ada yang suruh Zaf cari kisah seram kat Pulau Pinang. Banyaklah. InsyaAllah secara perlahan Zaf akan cuba dapatkan, tunaikan permintaan semua geng puaka. Kalau korang ada apa-apa cadangan, korang boleh tinggalkan juga segala cadangan dekat bawah. Dan insyaAllah Zaf akan cuba sampaikan dalam malam puaka. Jadi macam biasa, kalau korang suka, korang boleh tekan button subscribe dan juga button like. Kalau korang tak suka, haters, korang tekan button dislike dan komen je apa yang korang nak. InsyaAllah Zaf doakan supaya kita semua diberkati Allah SWT. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Jangan lupa guys, tekan button like tu. Button like tu penting. Dan jangan skip iklan. Tolong jangan skip iklan. Sebab iklan itulah yang akan membantu Zaf untuk berkarya, untuk meneruskan malam puaka ni dan memberikan keseraman level Fisyam buat korang semua. Bye-bye guys. Peace out.